Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. PH berdepan ancaman pupus. Perlu persempadanan semula untuk terus berkuasa, kata Khairi. Bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin berkata, Pakatan Harapan PH sadar kewujudannya terancam dan satu-satunya cara gabungan itu boleh bertahan selepas pilihan raya umum akan datang adalah dengan mewujudkan lebih banyak kursi parlimen menerusi persempadanan semula kawasan pilihan raya yang menjadi kubu kuatnya. Mengulas keengganan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memberi peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen pembangkang seperti mana dijanjikan gabungan itu pada pilihan raya lalu, bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata ia menggambarkan ketakutan PH akan kehilangan kuasa. Orang itu akan buat apa sahaja untuk kekal sebab dia tahu dia tak ada mandat daripada rakyat. Tak ada siapa yang menang majority, kata Khairi dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Oleh itu, apa sahaja tindakan adalah untuk melanjutkan usia kerajaan yang sedia ada. Khairi berkata, PH menyadari adalah mustahil untuk menang pilihan raya akan datang di bawah sempadan pilihan raya semasa. Menurutnya, ia perlu mendapatkan seberapa ramai ahli parlimen di pihaknya apabila membentangkan rang undang-undang persempadanan semula yang memerlukan majoriti 2/3 untuk diluluskan di Dewan Rakyat. Khairi berkata, ini yang menjadi punca Anwar mensyaratkan ahli parlimen berunding dengan kerajaan sebelum diberikan peruntukan dengan harapan mereka akan menyokong usul kerajaan. Beliau bagaimanapun mempersoalkan tindakan Perdana Menteri yang kerap merujuk kepada persefahaman yang dimeterai bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan pembangkang dalam usaha memastikan kestabilan politik pasca pandemik COVID-19. Tapi Ismail Sabri dalam keadaan pandemik, kita nak keluar daripada pandemik. Kerajaan hari ini mahu anda menandatangani perjanjian kerana ia soal kewujudannya. Dia nak supaya dia dapat bersetuju semua. Saya hanya akan bagi peruntukan sekiranya kamu setuju tanda tangan perjanjian menyatakan kamu tidak akan menentang kerajaan dalam sebarang usul percaya, kata Khairi. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu berpaling tadah dan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan harapan akan mendapat dana untuk kawasan mereka. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merupakan wakil rakyat paling lantang membantah tindakan kerajaan menafikan peruntukan pembangunan samarata untuk kawasan pembangkang. Ahli parlimen Muar itu baru-baru ini melakukan larian sejauh 200 km dari kawasannya ke bangunan parlimen dalam protes Solo untuk mengetengahkan isu peruntukan tersebut. Ini bukan soal rundingan, tapi soal politik balas dendam sehingga menghukum rakyat susah di kawasan pembangkang. Perkara ini salah dan kena tentang bersama, kata Syed Saddiq setibanya di parlimen pada pagi Isnin. PH tidak boleh menang tanpa Mahathir. Khairi berkata hakikatnya PH tidak mendapatkan mandat rakyat, sebaliknya diberikan kuasa selepas mencapai majoriti yang diperlukan melalui kompromi selepas pilihan raya, di mana ia dipilih secara rawak untuk mengumpul sokongan yang mencukupi dan membentuk kerajaan. Beliau berkata kemenangan PH pada pilihan raya umum 2018 adalah disebabkan penglibatan Dr. Mahathir Mohamad, pencapaiannya yang menurut Khairi mustahil diulangi gabungan 3 parti itu.
Kita kena terima hakikat bahwa PH tidak pernah menang pilihan raya melainkan pada 2018 dengan Mahathir. Hanya dengan Mahathir, mereka mampu menang pilihan raya. Katanya sambil menambah PH kini terbeban dengan rakan kongsinya UMNO yang gagal membantunya menambahkan sokongan. UMNO pada hari ini tidak boleh memberi impak kepada PH seperti mana Mahathir beri impak kepada PH pada 2018. Pilihan Raya Umum 2022 menyaksikan tidak satu pun daripada 3 gabungan utama PH, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional BN memenangi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Kebuntuan itu berakhir dengan yang di Pertuan Agung menamakan Anwar sebagai Perdana Menteri selepas beliau mendapat sokongan daripada BN di samping GPS dari Sarawak dan beberapa parti kecil di Sabah. Baginda mengingatkan kepada semua pihak bahwa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Menurut kenyataan Istana Negara dalam menamakan Anwar sebagai PM Perdana Menteri yang ke-10. Ditanya rakannya Syahril setekat mana kerajaan mahu memastikan ia selesa dengan sokongannya, Khairi berkata matlamat utama adalah pindaan perlembagaan yang membolehkannya melakar semula sempadan pilihan raya yang memihak kepada PH. Apa yang dia nak ialah majority 2/3. Pengumuman Syed Saddiq menarik balik sokongan kepada kerajaan tahun lalu menyebabkan kerajaan hilang majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Ini seterusnya memaksa Anwar bergantung kepada sokongan 6 ahli parlimen bersatu yang berpaling tada. Tindakan 6 ahli parlimen itu bagaimanapun menyebabkan mereka gugur keahlian parti, langkah yang menyebabkan kursi mereka bakal diisytiharkan kosong seiring dengan undang-undang anti lopat parti yang diluluskan pada 2022. Bimbang tidak akan mencapai majoriti 2/3, pemimpin PH berusaha mengelak pilihan raya kecil di 6 kursi itu yang rata-rata merupakan kubu kuat PN. Khairi berkata kemenangan PH dalam pilihan raya tidak akan melebihi apa yang dicapainya sekarang kecuali sempadan pilihan raya diubah. Katanya dengan cara ini gabungan itu boleh mewujudkan lebih banyak kursi di kubu kuatnya seperti Puchong, Bangi, dan Seputih. Ini kawasan-kawasan yang datang kiamat pun akan undi PH. Itu yang sedang berlaku di sini. Hanya dalam keadaan itulah PH boleh mendapatkan kemenangan mutlak tanpa Mahathir, tanpa UMNO, tambah Khairi. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rakyat tidak ada alasan tolak PH, kata Fadlina. Petaling Jaya. Tidak ada sebab untuk pengundi PRK Dun Sungai Bakap menolak calon Pakatan Harapan PH Johari Arifin yang melancarkan iltizam atau manifesto komprehensif dan jelas bagi kawasan itu. Ketua Wanita PKR Fadlina Sidek berkata Johari yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan dan pentadbiran akan membawa kemakmuran kepada kawasan Sungai Bakap. Saya lihat tawarannya begitu menyeluruh dan komitmennya begitu jelas. Sebab tidak ada sebab mengapa rakyat perlu menolak beliau, terutama dengan kepakaran beliau dalam pendidikan dan pengalaman pentadbiran. Katanya kepada pemberita di Dibong Tebal menurut bernama.
Beliau ditemui selepas menyertai program bersama kumpulan ibu dan wanita khusus berkaitan dengan penjagaan wajah serta fisioterapi di Taman Putri Gunung. Fadlina, yang juga ahli parlemen Nimbang Tebal, berkata menerusi manifesto itu terdapat cadangan pembangunan fisikal selain ia turut berkait rapat dengan bidang akademik yang menjadi kepakaran Johari sebagai bekas pendidik. Bekas pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara itu menggariskan 4 teras utama dalam iltizam atau manifesto bagi PRK berkenaan yang diambil daripada perkataan perPEDU-an atau P prasarana dan P progresif, E akhlak, akademik, anak muda, D damai, dan U untuk semua. PRK Dun Sungai Bakap 6 Julai ini menyaksikan Johari dicabar Naib Ketua PAS Nimbang Tebal Abidin Ismail mewakili Perikatan Nasional PN dalam pertembungan 1 lawan 1. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pembangkang melontarkan fitnah lapuk yang dimainkan sejak puluhan tahun untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Dewan Rakyat. Di Dewan Rakyat hari ini, Pembangkang kembali melontarkan fitnah lapuk yang telah dimainkan sejak puluhan tahun dengan mengaitkan kononnya Perdana Menteri mengikut nasihat tabung keuangan antarabangsa IMF termasuk dalam pelaksanaan subsidi diesel. Hakikatnya, saya telah menghentikan semua pinjaman antara negara ini dengan IMF dan Bank Dunia ketika menjadi Menteri Keuangan pada 1993, katanya. Sebaliknya, seorang mantan Menteri Keuangan telah merujuk dan meminta pinjaman daripada Bank Dunia dan IMF tatkala saya dipenjarakan pada 1999, katanya lagi. Bahkan rakan-rakan pembangkang ketika ini, khususnya PAS yang sebelum ini bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, telah mempertahankan saya daripada fitnah puluhan tahun ini. Namun, tohmahan ini telah diungkapkan semula. Fitnah ini juga pernah dibangkitkan di Dewan Rakyat ketika saya menjadi ketua pembangkang sebelum ini. Namun apabila dicabar untuk mengulanginya, tiada seorang pun ahli parlemen yang berani bangkit berhujah dan hanya diam menikus. Kita boleh berbeza pendapat dan hitah perjuangan. Bahkan saya terbuka menerima teguran termasuk dalam pelaksanaan subsidi diesel bersasar ini. Namun usah kotori prinsip dan pemikiran rakyat dengan fitnah yang merosotkan.